Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ahlan wa sahlan bikum ila al-muhadarah الثالثة لهذا الأسبوع. Okay, for this week, let I say in WhatsApp group, we will have a different in our agenda in class. For every week, inshallah, we will have a short tazkirah from you, from students. Okay, have you appointed who will be the speaker for this for the tazkirah today? Before we start our class. Okay, boleh bagi tazkirah Ramadan ke semua? Siapa yang ni dah lantik ke? Mana ketua kelas? Siapa ketua kita? Ni ramai tak masuk lagi ni. Okey, ada yang dah lantik ke pentazkirah kita minggu ni? Okay, speaker for tazkirah can come from siswi and siswa. Kan, tak semestinya lelaki saja. Okey, kita minta lah siapa, sekejap, kita minta siapa sini ya. Okey, siapa nak bagi tazkirah? Faris boleh, Faris? Tazkirah Ramadan ke? Kita start dengan minggu ni, insya-Allah. Lepas ni kita akan buat tazkirah lah, halat prepare yang elok sikit. Okey, 5 minit. Boleh? Faris boleh? Saya tak sedia lagi, doktor. Siapa yang bersedia? Kita start orang lelaki lah, malu kalau start orang perempuan. Ambil satu hadis untuk kita share sama-sama untuk kita start kelas. Okey, volunteer. Okey. Short tazkirah. Ada orang tak ada orang ni? Cuba on kamera tengok. Ni tengah ada goreng, ayam goreng dekat PKUU ke? Firdaus boleh, Firdaus. Okay, Firdaus, can you give a short tazkirah for us? Saya belum ready, doktor. Belum ready dah, ya Allah. Siapa yang dah ready? Okay, saya bukalah kembali kalau ada yang ni sharing saja, sharing saja dengan kawan-kawan. Okey, siapa yang nak volunteer bagi 5 minit sebelum kita start. Dan tidak 5 minit, kalau habis 5 minit tunggulah sampai habis kelas. Ada 31 orang. Kelas ni ada 64, tapi 62, tapi yang ada ni 31, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 40 orang je ada. Lagi 20 orang ke mana? Kita darus Quran kat masjid ke? Zahidah. Boleh Zahidah? Zahidah Ramli. Ya? Tak prepare lagi, doktor. Prepare lagi. Allahu Akbar. Suruh dah cari. Baik, tak apalah. Minggu depan start. So, setiap saya minta siapa ketua kelas kamu ni? Ada tak ketua kelas dalam kuliah ni? Saya tak ingat dah. Lantik tak lantik. Dia lantik seorang ketua kelas. Firdaus boleh jadi ketua kelas? Ke dah lantik dulu ni? Kalau tak ada Firdaus lah jadi ketua kelas. Okay, so every week you have to decide who will become a speaker for short tazkirah before we start our lecture. Okay, boleh Firdaus? Boleh, insyaAllah. Siapa-siapa
Jadi tak saya punya ni boleh kamu relate tamat ada kalau Ramadan ni Ramadan, tapi lebih betternya kamu kait dengan hadis-hadis lah, apa-apa juga hadis halal ke hadis akhlak ke boleh 5 minit. Okay, next week we will start insyaAllah. Okay, insyaAllah for today we will discuss about Syariah principle in slaughtering. Okay, Syariah principle in slaughtering. This is, I think, a very essential part in the slaughtering industry. We have to master the hukum Islamic ruling on slaughtering, because everything technical parts in slaughtering industry will have to follow the Syariah principle. Okay, so our topic today, insyaAllah, we go to definition of the halal food, and then second is forbidden meat, and then the halal and haram animals in Islam. Next is definition of Islamic slaughtering or tazkiyah. Next is the method of Islamic slaughtering, Syariah principle in slaughtering, and Syariah issues of halal slaughtering. Okay, basically in halal industry there is a lot of issue regarding halal slaughtering ni. Kalau kamu baca dalam mana-mana penulisan ni berkaitan dengan industri sembelihan, jadi dalam halal itself, the most critical part is about slaughtering, sebab dia ada situ penggunaan pelbagai bentuk teknik sembelihan moden, contoh macam stunning, toricate staking, dan isu-isu yang lain lah yang melibatkan sembelihan dalam skala besar. Okay, if we slaughter the animal individually, maybe we will not use the what we call technology in slaughtering. For example, stunning, we don't use it. But in industry, in big scale company, okay, bayangkan kalau 70,000 sehari kita nak sembelih ayam, 70,000 ekor ayam sehari, dan jumlah lembu pula ialah jumlah dalam skala besar. Jadi bagaimanakah prosesnya yang berlaku, yang kalau kita lihat dalam industri memanglah berlaku perubahan yang besar sekali. Jadi untuk nak menguruskan import dan ekspor sebagainya, untuk produce dalam jumlah yang besar. Jadi kadang-kadang aspek-aspek halal ini mungkin kalau tidak diselia dengan baik, dia akan menyebabkan ketidakpatuhan syarak dari segi sembelihan. Okay, so basically in Syariah principle in slaughtering, we have four major parts. Okay, we have slaughterer, techniques of slaughtering, and then animal to be slaughtered, and tools of slaughtering. Okay, first we go to the definition of the halal food. This is important, very important. But I think you can also read the definition from halal standards. Okay, what does it mean from halal food itself? When somebody asks us, can we answer the question, okay, on halal food? Okay, so halal food means food and drink or their ingredient permitted under the Sharia law and fulfill the following condition. And first, does not contain any part or product of animal that are non-halal by Sharia law, or any part of products of animal which are not slaughtered according to Sharia law. Okay, second is does not contain najis according to Sharia law. What is najis? Dan apa itu najis? Ada berapa kategori najis? Dan setiap kategori najis tu, have you master it wisely? Kan, najis mukhaffafah, najis mughallazah, najis mutawassitah, pecahan-pecahan dia apa? How to clean the najis mukhaffafah, how to clean najis mughallazah, how to clean najis mutawassitah. Ingat lagi tak? Dah belajar kan dalam fiqh ibadat, betul? Tapi certain part dalam najis ni kita perlu kuasai dengan baik. Sebagai contoh, najis mughallazah. Kan, sertu dalam industri hari ini telah menjadi satu industri yang diperlukan kemahiran. Bukan kita memahami ataupun menguasai secara sathi ataupun secara orang kata general saja, tapi dia ada very depth knowledge about it, because very useful when you are in industry. Okay, third is safe for consumption, non-poisonous, non-intoxicating, and non-hazardous to health.
not prepared, processed or manufactured using equipment contaminated with najis according to Syariah law. Kan? And then does not contain any human part or its derivative that are not permitted by Syariah law. Okey, tahu tak dalam industri ni ada banyak penggunaan human parts. Contohnya plasenta rambut kita dan juga yang itulah kadang-kadang digunakan untuk campuran dalam pembikinan ubat sebagai contoh kan. Banyak macam orang dah buat sekarang ni kan, ada yang guna placenta biri-biri pun ada. Kalau kita nampak najis ni placenta biri-biri. Can we use a placenta from sheep? What is your opinion? Dia tak pakai placenta biri-biri untuk kecantikan sebagai contoh. Boleh tak? Biri-biri tu halal kan. Jadi hukum placenta tu apa? Memang ada artis Malaysia yang pakai untuk kecantikan. Kamu mungkin tak pakai lah. Tapi bila ada orang yang pakai begitu, jadi apa kita nak jawab? Contoh lain, another example is for lanolin. You know lanolin? Lanolin is what we call product taken from sheep, from wool, sheep wool, but it is cut off from the sheep while it is still alive. Apa hukum kita ambil bulu binatang ketika hidup ni? Potong bulu binatang tu, kemudian kita proses, jadikan satu bahan, satu ingredient ataupun derivatif, masukkan dalam produk makanan dan minuman. Boleh tak? Bulu haiwan halal, tapi yang dipotong daripada haiwan tu ketika masih hidup. Boleh tak boleh? Ini benda-benda persoalan-persoalan yang timbul. Sebab itu saya nak jadi kamu akan belajar dengan subjek Dr. Yasmin nanti kan, halal food production kan. Tapi itulah di antara benda-benda yang berlaku. Kena banyakkan bacaan lagi dan juga dengar banyak-banyak banyak seminar-seminar berkaitan dengan halal supaya kita nampak apa sebenarnya yang berlaku. Bila orang tanya kita, memang isu-isu yang kritikal kan, memerlukan kepada jawapan dan kepakaran. Sebab itu kita tak boleh main-main dalam belajar halal ni. Okay, next, during its preparation, processing, handling, packaging, storage and distribution, the food is physically separated from any other food that does not meet the requirements stated in item A to E, or any other things that have been decreed as najis by Syariah. Ini kamu boleh tengok dalam standard beginilah dia tulisnya. Tapi amalan dalam industri memang banyaklah berluasalah penggunaan bahan-bahan najis dalam industri ini. Okay, for example, I have involved in one research with Duo Pharma. Okay, so the issue is whether we can use the what we call dia punya bahan tu kita pun sebagai organ ovary daripada hamster. Hamster. Ovary tu kita ambil sel daripada ovary hidup when it is still alive, and we culture that cell, and until now they still use, the industry still use that cell, cultured cell. Ni tajuk ni kita akan bincang dalam webinar Fiqh Halal nanti, teknologi rekombinan DNA tu. Bila ambil sel tu diculturekan dan dikombinankan dengan, digabungkan dengan sel DNA manusia. Untuk apa tu? Untuk kita menghasilkan sejenis ubat namanya Erisa. Kan? Bukan nama orang tu. Erisa ni kita gunakan untuk merawat penyakit apa? Penyakit kencing manis. Boleh tak boleh? Sel. Tapi sel tu induknya ialah pada tahun 1950-an. Lama dah sel induk tu. Tapi but we still using now in industry. From the master cell yang taken from 1950 tu. Jadi ini isu-isu yang berlaku lah kalau kita dari segi memerlukan penjawapan lah. Okay. And then we go to forbidden meats. Do you know what is the forbidden meat in Islam? Okay. The basic principle we know that it is permissible to consume animal ritually slaughtered according to Islam, and as well as non-harmful plants, provided that none of the item prohibited by Islam is added or applied when cooking. Itu prinsip asasnya. Prinsip asas ialah huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah Ta'ala buat semua benda ni untuk kegunaan
manusia. Okay, and the forbidden one is very, what we call, very small lah. Jumlah sangat sedikit. Tapi the smallest one become a biggest, what we call, digunakan secara berleluasa lah dalam inasi hari ini. Okay. Okay, you can use, okay, you have to also remember and also master dalil-dalil, the verse regarding forbidden meats and animal in Quran and Hadith. Ya, di antaranya ialah innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairi llahi bih faman ittara ghaira baghin wa la 'adin fa innallaha ghafurur rahim. Surah An-Nahl. Kemudian Allah sebut lagi وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. Kan? Sebenarnya kalau ayat dalam surah Al-An'am ni kita tengok وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. Allah Ta'ala dah perincikan mana-mana benda yang haram tu telah diperincikan. Dan this thing you have to master very well. Kena tahu. Dan ayat-ayat berkaitan dengan every verse regarding the halal and haram, you have to remember and recite it correctly. Kan? Recite it correctly. Supaya kita tak nak jadi orang yang bila kita keluar nanti, orang minta kita baca ayat Quran yang berkaitan dengan halal kita tak tahu ataupun baca silap. Malulah. Kan? Jadi banyak lagi, there are a lot of verses regarding halal and haram in Quran, but we only highlight certain verse only dalam slide ni. Tapi ayat-ayat, kalau dalam belajar subjek lain, kalau kamu jumpa ayat-ayat berkaitan dengan halal haram ni, kamu kena rekodkan dan cuba hafal ni. Sebab ini adalah very basic dan your foundation dalam in halal and haram. Okay, also in Surah Al-Ma'idah, there are verse 3. In Surah Al-Ma'idah, qala Allah Ta'ala hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairi llahi bih wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan natiha wa ma akala as-sub' illa ma zakkaytum wa ma dhubiha an-nusuk wa la zalik. Okay. Before we go to the list of forbidden meat in Islam, I would like you to highlight what is the forbidden meat based from this ayah. Okay, can you tell us? Can you tell me? Okay, boleh sebutkan apa ayat jenis-jenis makanan ataupun daging yang haram kita makan berdasarkan ayat ni. Silakan. Karkas dah. Okey, apa dia? Karkas, bangkai. Karkas, kakao ke carrion, maitah. Okey, lagi? Cepat tu. Rumah sewa Balqis macam mana? Aisyah Nurina tu ramai-ramai duk tengok laptop tu. Sebut kan? Haiwan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Okey, wa ma uhilla li ghairi llahi bih. Lagi? Tu surah Abzan ke tu? Ya, doktor. Saya dengar suara dia tak nampak muka, tapi dengar suara macam suara Abzan. Okey, sihat balik daripada umrah? Alhamdulillah sihat, doktor. Okey, baik. Okey, lagi apa lagi? Carry on or carcass. Yes. Next. Daging khinzir. Lahmul khinzir. Okay, flesh of swine, flesh of swine. Lagi apa lagi? Okay, from Surah Al-Ma'idah. There are types of carrion. Okay, munkhaniqah. What meaning by munkhaniqah? Do you know what is munkhaniqah? Apa maksud munkhaniqah? Mawqudhah. Apa dia? Mutaraddiyah.
natihah, wa ma akala subuh illa ma zakaitum. Tahu tak? Ini di antara benda-benda yang kita kata basic knowledge yang kita kena tahulah bila dalam halal ni. Mau sebut munkhaniqah, mauquzah, mutaradiyah, kita tak nak jadi macam orang yang tak belajar. Jadi bila kita ambil halal ni, pastikan kita betul-betul master, belajar dengan puluh betul-betul segala basic knowledge dan halal kita kuasai, insya-Allah. Letak di mana pun kamu boleh berjaya, insya-Allah. Okay. From that verse, we can conclude that there are several myths that are forbidden in Islam. Okay. First, we go to myth which is indisputable forbidden among the jurists. Okay. Maknanya ijma' bainal ulama. Benda ni dalam semua mazhab kan tidak ada ulama yang kata halal. Kan? All the Islamic scholars call us categorize it as forbidden meat. First is pigs meat. Second is meat of dead animal or maitah. Okay, what meaning the maitah? What meaning by the maitah or carry on? Animal that have died a natural death and were not slaughtered using the Islamic method. Mati sendiri. Mati sendiri. Kan? And this category includes part kind of prior to proper slaughter or after slaughter but before complete death. Okay. Maknanya benda barang-barang ataupun part yang kita cut off from animal. Sebelum kita sembelih dia, kita dah potong kaki dia ke, telinga dia ke, tangan dia ke. Nabi kata apa? Ma quti'at minal bahimah wa hiya hayyah fa hiya maitah. Tulis hadis ni. Ini konsep orang tanya. Boleh tak kita ambil barang-barang, bahan-bahan daripada haiwan ketika mana masih hidup? Kan? Termasuk haiwan halal tadi. Kan? Hadisnya adalah ma quti'at minal bahimah wa hiya hayyah fa hiya maitah. Apa-apa bahan yang kita potong daripada haiwan ketika mana masih hidup, maka dia termasuk dalam kategori maitah ataupun carry on tadi. Ni faham tak? Tapi ada perbahasan lagi lah dalam mazhab Syafi'i. Sebagai contoh, dia kecualikan bulu haiwan halal. For example, sheep wool yang kita we use that sheep wool to process lanolin or vitamin D3. Okay, so that is considered as halal because it is taken from wool ataupun bulu yang from halal animal. Kan? Tapi bahagian-bahagian yang lain, tanduk dia, ekor dia, dia punya apa ni, kita punya leg dia, yang lain-lain lah bahan, daging dia sendiri pun, itu kira macam okay juga. Okay, third is split blood ataupun damul masbuh. Okay, this we have learned this one in usul fiqh, damul masbuh. Okay, which is shed from the animal as a result of slaughter of or injury. Okay. Four is animals whatsoever has been slaughtered in the name of some other than Allah. Ma uhilla li ghairillah bih. Okay, next is strangle of suffocated animals. This one is munkhaniqah. Yang tercekik maksudnya. Haiwan yang tercekik. Whether the strangulation is self-inflicted or caused by an external agent. Sama ada dia sendiri ataupun ada orang yang belik. Cekik dia sampai mati. Jadi termasuk dalam types of carry on in Islam. Okay, next is animals killed as result of beating. Mauquzah. Mauquzah ni sebenarnya dia waqif tu ialah pemukul sebenarnya. Pemukul. Jadi kita sebut mauquzah ni haiwan yang dipukul. Mati kerana result of beating or being struck with a heavy object. For example, piece of iron, lead or stone, pakai kayu ke, pakai batu ke, kita baling kepada haiwan tu mati. Kan? Ataupun kita, kalau orang kampung ni dia plastik borong borong tu mati. Mauquzah sebab dia kena batu. Mati kerana kena pukulan. Okay, with the exception of game animal. What meaning by game animals? Saydun. Haiwan buruan. Game animal and bird are hunted using arrows, bullets and the likes. Kecuali dalam kategori binatang yang dilatih untuk memburu ataupun kita buru using arrow, bullet and the like. Senjata yang khas untuk
berburu. Itu exceptional. Okay. Next is animal killed due to falling from a height, mutaraddiyah, or into a pit or ditch or the like. Kan? Masuk yang jatuh pada sukut, yang jatuh daripada tempat tinggi, ataupun jatuh into a pit, kan? Kolam ke ataupun dalam telaga lah, kita kata pit or ditch, or mati kerana terjatuh, jatuh saja jadi mati, maka termasuk dalam kategori mutaraddiyah. Okay, next is animal killed as a result of being butt. Sebut macam ni, butt ke boot ke? Butt ya, natihah or rams by other animal, yang dipijak ke, yang ditendang oleh haiwan yang lain. Ini termasuk dalam kategori natihah. Okay. Next is animal other than games, animal or birds killed and partly devoured by beasts or birds of prey. Ini kita sebut sebagai haiwan ma'akala sabu', yang dimakan oleh haiwan buas. But other than game, animal or bird, yang kita latih khas untuk berburu, sebagai contoh anjing. Ini ada masalah khas lah, dan yang anjing beruan. Kita menggunakan anjing, idza arsaltal kalbak fazkurismallahi alaih fakun. Ini kata kan, apabila kita lepaskan anjing untuk berburu, kemudian kita sebutkan nama Allah ke atasnya, maka makanlah. Jadi itu tidak termasuk dalam kategori ma'akal sabu'. Sama ada anjing ataupun burung lah. Burung yang berburu ni kita latih khas, itu tak termasuk. Ni kategori ma'akal sabu' ni yang dimakan oleh anjing liar lah. Bukan untuk tujuan soid tadi. Baik, summa pula kan. Masuk dalam Arab, bahasa Inggeris campur semualah. Saya faham lah. Animal sacrifice to idols or dedicate to someone or something other than Allah. Madzubiha 'ala nusuk. Kan? Dia bagi kat tok kong dia ke, buah yang kita bagi kat tok kong kan, boleh makan nak orang Islam. Dia persembah tu kepada tok kong dia. Kan? Chicken he slaughtered for his idols. We cannot consume it. Kan? Curi nak makan. Lagi tak boleh kan? Tapi orang tak tengah hukum ni ambil je. Okay. Okay, next, animal slaughtered by polytheists, agnostic, atheist, majusi, apostates, or other than non-believers, orang yang atheist lah, tak ada kepercayaan. Walaupun percaya dengan pelbagai Tuhan, percaya kan. Excepted are those slaughtered by Ahlul Kitab, Jews and Christian. Okay, tapi dalam bab Jews and Christian ni ada perbahasan lanjut lah kan. Kita kena teliti lah, kena baca dalam orang kata apa, fiqh books, for example fiqh Islami wa adillatu, what is the meaning by Ahlul Kitab kan. Dalam kehidupan kita hari ni, boleh tak kita orang kata apa, makan ta'am Ahlul Kitab. Some of you have done the research on this when we learn subjek usul fiqh tu kan. Jadi kesimpulan, boleh kita dengar sikit daripada yang buat kajian tentang apa Ahlul Kitab ni. Can we consume meat slaughtered by Ahlul Kitab or no? From Jews, the meat is called kosher kan, kosher dalam dia kosher lah. Boleh tak? Siapa yang pernah buat kajian pasal ni? Yang dalam assignment hari tu. Ingat lagi tak kamu tulis apa? Because the verse is, dalil is exists in Quran. Allah Ta'ala said, wa ta'amul ladina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum. Suratul Maidah verse 3. Tapi boleh tak boleh kita menganggap semua orang Yahudi ni termasuk dalam kategori ini ataupun bagaimana? Macam mana? Ataupun nak kena saya buka balik senarai siapa yang buat apa assignment? Ada yang buat kan? Tajuk Ahlul Kitab ni ada tak? Assalamualaikum. Ni ada orang tak ada orang ni dalam kelas kita ni. Nanti yang pemain kelas siapa Abang? Tak cakap lah ni lah. Ada doktor. Okey. Saya nak seorang yang buat kajian tentang Ahlul Kitab ni, conclusion daripada Ahlul Kitab ni bagaimana?
Alif seorang je ada. Yang lain semua senyap. Mulut tak nak mulut. Dia puasa, letih nak bercakap. Ada doktor tapi bukan guru kami. Okey. Guru siapa yang buat ni? Saya nak tanya, ingat tak kamu ingat dah apa yang kamu buat assignment tu, ahli kitab ni? Supaya kita jelas tentang kategori ahli kitab yang macam mana, yang convert masuk daripada yang bukan asal ahli kitab, kemudian dia convert menjadi ahli kitab ataupun convert jadi Yahudi ataupun Kristian, boleh tak masuk dalam kategori itu? Ya? Okey, dan kenapa Nabi Allah Ta'ala maknanya sebutkan dua golongan ini, these two group of people, Jews and Christian only. Why? Because they are also believe in Taurat and Injil. Okay. Tapi ada syarat lah, syarat kena orang yang berpegang kepada Taurat dan Injil. Baik, jadi Jews and Christian nowadays, can we eat their slaughtering? Their food or not? I think cannot. 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 Kenapa tak boleh? Sebab Jews dan Kristian sekarang sendiri pun dah banyak yang sesat. Okay. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i dia kata apa? Kategori macam mana yang boleh dalam mazhab Syafi'i ni? Dalil ada. Yang asal, keturunan asal daripada Nabi Yaqub alaihissalam. Dan susah nak cari orang Nabi Yaqub kan? Banyakkan yang ada ni bukan yang pegang dengan ajaran Injil yang asal lah. Ada yang atheist macam-macam lah. So kita selamatnya tak ni lah. Sebab tu Imam Malik juga. Imam Malik said makruh. Walaupun ada dalam Quran, lakin the hukum is makruh. Inda Imam Malik. Okay, last one is all harmful meats. Okay, the important note for forbidden meat is in all the above cases, prohibition applies to all part and derivative of the animals such as fat, suet, and bone. However, in the case of saving one's life, and all the above mentioned prohibited categories can be consumed within the parameter of darurah. Darurat tubihul mahzurat. Kan kamu belajar kan tentang dalam qawaid fiqh, dah belajar belum? Darurah tubihul mahzurat. Sudah. Okey, dia adalah satu kaedah. Apa lagi? Kaedah berkaitan dengan darurat, siapa ingat? Ad-darurat tuqaddaru biqadariha. Tu seorang Adlan tu. Sebab saya selalu hantar makanan kat rumah dia. Okey tak Adlan? Betul tak? Sahih. Amir Hakim. Sahih. Darurah tuqaddar biqadariha. Okey. Apa lagi kaedah darurah? Ad-darar yuzal. Ad-dararu yuzal. Ni darurat. Ad-dararu yuzal. Okey. Ad-darar yudfa' biqadri al-imkan. Idza ta'arad mafsadatan ru'aya a'zamuhuma darran birtikabi akhafihima. Macam-macam kan. Walakin kaedah-kaedah fiqh ni penting lah. Untuk halal ni memang very important. But we have to know what is the definition of darurat itself. Kategori mana yang kata darurat dalam perubatan ke, dalam sembelihan ke, dalam makanan ke. Okay. Okay. This is the what we call picture of animals. Munkhaniqah, mawquzah, mutaraddiyah, natihah, wa ma akala as-sab' illa ma zakaitu ma 'ala an-nusub, kan? Baik, jadi ulangan baliklah. So nak bagi nampak kategori ni semua memang dah ada dan berlaku dalam industri halal ataupun berlaku dalam kehidupan seharian kita. Baik. Sebagai contohlah. Animal that hit by bus or by vehicle in accident and it is still alive. Dia ada, kita katakan ada hayat lagi dah. Nyawa-nyawa ikan. Yang tu halal dimakan ataupun haram dimakan? Let's say lah lembu kena hit by a car. Kan? Dia nyawa-nyawa ikan. Kita boleh makan tak dia punya lembu tu? Boleh. Boleh jika sempat disembelih.
We have to slaughter first. Ya. Ada hayat mustaqirrah, ada hayat mazbuhah. Ya. Baik. Okay, the next is the halal and haram animal in Islam. Okay, it is divided into two category. One is land animal, one is aquatic animal. Okay, what is the land animal that is prohibited in Islam? Okay, all of in front of your screen now is we can see the forbidden animal or haram animal. All land animals are halal as food except the following. Kaedahnya sebenarnya al-aslu fil asya al-ibahah ma lam ya'ti dalil ala tahrim. Kan? Sebab tu belajar halal ni dia kait mengait di antara satu sama lain. Kamu kena hafal elok-elok kaedah-kaedah fiqh yang kamu belajar tu. Penting sebenarnya. Kan? Itu kaedah mudah kita nak ingat. Al-aslu fil asya al-ibahah ma lam ya'ti dalil ala tahrim. Okey, jadi yang haram ni sebenarnya sikit dah. Waqad fassala lakum ma hurrima alaikum. Allah dah perincikan mana satu haiwan yang haram. Sebab tu enough if we can only remember the haram animal. Okay? So the rest is permissible. And the rest of selain pada haram ni halal. Tapi nak kena faham betul-betul lah. Konsep halal tu termasuk dia punya dalil dia, konsep dia macam mana. Itu kena lebih pembacaan lah. Dia kena sendiri punya pembacaan. Supaya kita betul-betul master. Orang tanya kita, oh boleh ni, tak boleh ni. Okay, for example, animals that are not slaughtered according to Syariah law. Najib mughalazah animals, pigs and dogs and their descendants. Third, animal with long pointed teeth or tusks, which are used to kill prey such as tiger, bears. Kan? Apa dia ni? Long pointed teeth ni. Dhinab minas sibak. Dalam syarat sebut dhinab bin minas sibak, haiwan bertaring. Tapi pendetilan bertaring tu macam mana? Bertaring kuat ke, bertaring tak kuat ke? Itu ada perbahasan lagi tu di kalangan ulama. Okey. Musang dalam mazhab Syafi'i halal. Musang. Kita kata apa? Musang ni dalam tha'lab. Dia bukan musang ni, tha'lab, fox. Dalam mazhab Syafi'i halal. Dhubu' mazhab Syafi'i halal. But in another mazhab Hanafi, Hanbali, haram. Why? Why it is different? They are different in the views on this animal. Okay, itu dalam penelitian. Apa dimaksudkan dengan dhinab minas sibak tu? Ini kena baca lagi. Kan? Elephant, cat, monkeys. Kan? Itu juga masuk dalam dhinab minas sibak. Sebenarnya yang keempat ni sambungan. Bears, elephant, cat, monkeys. Zikul dhinab minas sibak. Nahan Nabi SAW an akli kulli dhinabin minas sibak, predator birds such as eagles, owls and etc. Wa an akli kulli mikhlaq min at-tayr. Mikhlaq min at-tayr tu. Apa maksud mikhlaq min at-tayr? Apa makna mikhlaq? Mikhlaq kaki yang cengkaman tu. Haiwan predator yang dia menangkap mangsa dengan cengkaman kaki dia. Itu maksudnya. Yang semua dah termasuk. Baik. Justification for justification for the forbidden for this animal. Why? Agak-agak mula kenapa yang tak boleh makan zinab minas sibak? Tak boleh. Zimikhlaq min at-tayr tak boleh. Limaza? What is the reason behind that? We can eat sheep, we can eat chicken, we can eat ducks, but this type of animal cannot. Predator birds, predator animals. Logiknya apa? Who can answer my question? Because we have to see it in the view of zoonotic punya. Ilmu haiwan, zoologi. Bila haiwan ni makan haiwan lain, jadi kalaulah yang dimakan itu, makanannya itu haiwan yang berpenyakit,
So the disease will be transferred to that predator. Kita makan pula haiwan tu, maka dia panggil zoonotic punya penyakit, disease, transfer to human. Sebab tu tak boleh, kan? Baik. And then next, pests or poisonous animals such as rats, cockroach, centipedes, scorpions, snakes, and other similar animals. Ini termasuk dalam kategori dalil apa ni? Ya? Ini termasuk dalam wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Semuanya khabith ni. Kan? Khabith, bermakna khabith, benda yang jijik dan kotor. And this one we have the rule of uruf, rule of adat, indetermine that hukum. Okay. Yang kita katakan kotor ni macam tikus ke scorpion yang berbahaya ni, khabith kan. Adat menjadi penentu, al-'adatu muhakkamah. You have learned this principle, right? Islamic maxims, al-'adatu muhakkamah. Sebenarnya adat ni dia menentukan hukum juga. Haiwan jijik tak jijik kan, lintah jijik, sibuk babi jijik. Jijik dalam masyarakat ni kemungkinan tak jijik kepada masyarakat yang lain. Jadi perasaan yang empat adat ni juga satu benda yang menarik untuk dikaji lah. Okay. Dari segi makanan, minuman, banyak benda yang different between Malay and Arabs. Kan? Dia dalam definisi jijik tu. Okay. Next is animal that are forbidden to be killed in Islam, such as bees, nahlah, woodpeckers, hood. Dan dia ada lagi apa ni? Ants Sulaimani, itu ants Sulaimani, semut Sulaimani nama dia. Kenapa Nabi larang kita daripada bunuh haiwan-haiwan tersebut? Kenapa? Difdah, frog, larang untuk bunuh. Dan tak boleh Nabi kata menggunakan untuk berubat pun. Dia punya apa? Katak ni. Dan kenapa tu? Itu kena baca lagi tu. Kena baca. Kan? Next, creatures that are considered repulsive such as lice, flies and etc. Farm halal animals which are intentionally and continually fed with najis. This one we have learned in second series of webinar, haiwan jalalah. Okay. And next, other animal forbidden to be eaten in according to Syariah law such as donkeys and mules. Himar dan juga donkey. Okay. Himar donkey sama kan? Kedai dan baron. Kedai lain, baron lain. Bukan baron, birol. Dalam bahasa Arab, birol. Kan? Birol adalah campuran di antara donkey dan juga kuda menjadikan birol. Baik. Okay. So dalil-dalil, every dalil for this animal thing you should read by yourself. Okay. Ada buku yang untuk kamu ailah pengharaman kenapa tak boleh yang haiwan yang disuruh, kenapa Nabi suruh bunuh haiwan ni. Ada haiwan yang Nabi larang bunuh, kan? Jadi perbahasan di sebelah itu apa? Menarik ni. Kalau baca banyak kena baca. Yang tahun 3 ni tahun banyak membaca sebab preparation sebelum kamu pergi ke attachment industry. Okay, aquatic animals. Tak masuk sesuatu lagi baru bab animal. Aquatic animal are those which live in water and cannot survive outside it, such as fish. Ini juga satu perbahasan menarik lah. Kita kata haiwan bermaiyat. Haiwan dua alam ni apa sebenarnya maksud haiwan dua alam ni? Kan? All aquatic animals are halal except those that are poisonous, intoxicating or hazardous to health. An animal that live both on land and water such as crocodile, turtles and frog are not halal. Baik, haiwan jalalah contoh haiwan bermaiyat ataupun hidup dua alam ni. Contoh macam buaya, turtles, frog ni. Adakah pengharaman tu kerana dia dua alam? Ataupun pengharaman dengan sebab dia jijik? Ataupun masuk dalam haiwan yang pemangsa macam krokodil kan? Zina minas sibah. Ya. Basically in mazhab Syafi'i kan, there are ulama that define what is the meaning by the real definition by both and land animal ni. Apa maksud dia? Ya, sebagai contoh Imam Khatib Syarbini dia menguraikan lebih lanjut lah pengharaman krokodil ni kerana dia termasuk dalam kategori zina minas sibah. Turtle kerana dia khabith.
Frog juga kerana dia khabith, kan? Jadi actually kalau kita nak cari haiwan yang boleh duduk dua alam, tak jumpa. Tak ada. Ketam juga contoh, dia boleh duduk 3 hari di atas air, di atas darat, tapi dia punya tendensi dia kepada air. Masih lagi masuk dalam kategori haiwan air. Babi laut kan, anjing laut kan. Dia boleh naik sekejap ke darat, tetapi hidupnya mesti kena dengan air. Itu masih dalam kategori aquatic animals actually in mazhab Syafi'i. Okay. For that we can see that regardless of their name, skin and shape, seafood are halal to consume provided that normally they live in water and are not poisonous or predatory. Ini juga dalam bab seafood ni perbahasan fiqh banyaklah. Mazhab-mazhab kan, tapi biasa kita mazhab Syafi'i semua jenis haiwan yang mana hidup di dalam kategori aquatic animal ni we can consider it as halal as long as not poisonous, kan, tak masuk dalam kategori predatory. طيب ما الفرق بين صيد البحر وطعامه أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة فما المقصود بالصيد والطعام قال ابن عباس رضي الله عنه الصيد maknahu ma ukhidha hayyan, iaitu haiwan yang kita ambil waktu tu hidup, sesuatu kita buru kan, ikan ke apa-apa yang kita kutip, kita tangkap daripada laut ketika hidup, itu adalah sayd, buruan. Wa ta'amuhu makni ma uqidha mayitan, yang kita dah mati dah, dibati mati tu kita ambil kan. Jadi itu sebagai bekalan lah. Itu tafsiran oleh Ibn Abbas. Jadi apa sahaja yang termasuk dalam kategori aquatic animal is halal. Baik. For further reading, please read my book. Okay, halal dan haram menurut Islam dan fatwa di Malaysia. Dalam buku ni memang saya ceritakan secara lengkap lah, kan, kategori-kategori yang kita sebutkan tadi, dalil-dalil yang ilah-ilah pengharaman, kan. Ada haiwan, macam-macam haiwan fatwa di Malaysia ni sebagai contoh. Kalau di Sarawak orang makan kejumah, kan, kejumah macam cacing tapi boleh makan. Apa hukum makan siput babi yang diproses untuk buat satu bahan kosmetik? Ada orang makan di Jerman makan siput babi ni, kan. Apa lagi, cicak gokek, kan, tokek kan. Kemudian ulat sagu, kan, belangkas. Banyak benda-benda yang berkaitan dengan fatwa. Jadi belilah buku ni untuk bacaan kamu nanti, daripada koperasi pun ada. Tapi insya-Allah penelitian kita membaca di sini lah. Kita tak tempat, we cannot focus everything in this slide. Okay. Are you okay? Okay, now we go to the focus of our topic, Islamic slaughtering, or we call in Arabic as tazkiyah. What does it mean by Islamic slaughtering? Okay, tazkiyah is the Arabic term for the correct method of slaughter of animals according to the requirements of the Islamic religion. And this method is an act of faith, and it's necessary wajib for the slaughter of all animals and birds, the meat of which has been made permissible for human consumption. Okay, so how we do the slaughtering in Islam? Okay, we have to cut trachea, what we call halqum, esophagus, mari, and both the carotid arteries and jugular veins. This one we call wadajan, to hasten the bleeding and death of the animal. Dalam bahasa Arab, ataupun dalam hadis Nabi kata apa? Az-zakatu ma bainal labbati wal lihya. Itu konsep asas dalam inilah kenapa wujudnya definisi. Ataupun kita katakan anggota urat-urat yang wajib dipotong tadi, based on that hadis. Az-zakatu ma bainal labbati wal lihyati. Sembelih adalah antara pangkal dagu dan leher. Ya. Baik, walakin hunaka khilaf bainal ulama to decide which of the kita kata apa, anggota mana yang wajib dipotong. In mazhab Syafi'i, only two types of what we call urat tadi.
trachea dengan marik saja. Ya. Dalam mazhab Hanafi, four types of kita katakan urat tadi, termasuk wadajah. Mazhab Syafi'i wadajah ni sunat untuk diputuskan. Kalau putus halqum dengan marik saja pun dah okey. But in halal standard, they include all of that four ni lah, urat tadi. Okay. Okay, this is the picture of the veins tadi tu. Okay. Ini kita panggil sebagai saluran mari. Can you see this picture? Nampak tak? Nampak doktor? Okey, Nampak. ya, nampak. Okey, nampak, alhamdulillah. Balik boleh sembelih lembu lepas ni. Okey, kita panggil marik ni. Mariklah. Ni marik ni ialah saluran apa? Makanan. Halqum ialah saluran nafasan. Kan? Carotid vein ni urat yang berada kiri kanannya. Jugular artery dengan carotid veins. Ini ialah urat-urat ya. Jadi dalam in halal standard, we have cut off all this urat. Kita vessel ke apa. Okay. Okay. There are several methods in Islamic suturing, and every method is different each other. First we call zabah, zabihah atau tazkiyah. Okay. Zabah ni it refers to the process of slaughtering animals by cutting trachea, esophagus, jugular veins and carotid veins, carotid arteries. And this is the primary method of slaughtering animal, especially for cattle, sheep and birds. Ini kaedah biasa kita pakai kaedah zabah. Haiwan yang boleh kita kontrol lah, under our control. So kita pakai teknik biasa, haiwan jinak lah kita kata. Okay. The second type is nahru. Bukan nahrun, bukan dengan ha, tapi dengan ha, nahru. Fasalli li rabbika wanhar. Wanhar tu ialah korban camel, haiwan yang berleher panjang. Okay, what does it mean? Stabbing the animal in the throat, al-manhar, tekuk dia ni, manhar, and cutting downward to the top of chest. Sebab dia tak perlu potong lah macam mana kita sembelih lembu tu kalau kita potong camel. Okay? Kita hanya boleh tepuk di bahagian manhar ni. And this is mainly used in the case of camels and other such large animals, but could also be used for cattle. Kalaulah lembu tu jenis tengkuk yang panjang ataupun besar, susah nak kontrol, boleh juga pakai kaedah al-manhar. Okay. Next is aqar. Aqar ain qaf ra. Kan? Kamu tulis dulu dalam nota masing-masing. Kan? Okay. Jadi lepas ni saya akan letak, tapi kena tulis lah. Kan? Aqar. Involves causing wound in any part of the body of the animal which is not under control, be it wild or tame, but permissible to consume. However, if it is controlled live, then it should be subject to zabah or nahar. Do you understand this type of aqar? Maksudnya apa? Kita melukakan mana-mana badan. Contohnya animal dia jatuh dalam perigi ke ataupun yang lari kan. Hari kita nak buat ayat dhahar tu lari bertemperan. Jadi cara nak pakai ni nak sembelih tanpa isap tak boleh. Haiwan liar. Jadi kita boleh lukakan dengan mana-mana bahagian badan. Kalau dia masih hidup, waktu kita tembak kaki dia ke atau kita balik senjata, dia masih lagi hidup, maka ketika itu kena zabah ataupun nahar, kena pakai teknik biasa. Tapi kalau kita baling, dia masih lagi dia dah mati dah, tapi masa kita baling tu kita sebut bismillah ya Allahu akbar, mati, maka itu dikira sebagai teknik tazkiyah, kita panggil sebagai darurat lah, bisabab darurah, cara sembelih dalam keadaan yang emergency. The fourth type is side. Side ni lebih kepada perburuan. And it refers to using trained dogs and birds to hunt the animal. However, if it is controlled live, then it should be subjected to zabah or nahar. If the trained dog or bird eats part of the hunted animal, they become impermissible for Muslim to consume. Jadi khas ni, kondisi ni hanya untuk haiwan yang kita latih khas untuk perburuan sahaja. Tapi kalau ditangkap oleh yang biasa, dia masuk dalam kategori
ma'akala samu' tadi. Kan? Jadi kes ni, side ni, kalau dah ditangkap, kita lepaskan anjing tu, ataupun kita lepaskan burung tu, Bismillah, ya Allahu Akbar, kemudian mati, ada tangkap dan mati, dia bawa ke kita terus. Nah, dia tangkap haiwan buruan tadi, kita pergi memburu, kemudian dia bawa kepada tuan ni dalam keadaan mati, itu kira hukum boleh dalam hukum saidun. Okey, tapi ada penelitian lagi lah. Kalau hidup, kena sembelih dulu. Kalau mati, boleh makan. Ada lagi kiraan itu, berapa jarak dia dan tempoh berapa lama kita lepas tu dia bawa kepada kita haiwan yang mati tu. Itu kiraan dalam bab saidun lah. But I think the popular method of Islamic slaughtering is zabah in slaughtering industry. Okay, and now we see how the process of zabah. Sekejap, tunggu tak dengar ni kalau pasang ni. Saya lupa nak share sekali dengan saya share. Saya kena off balik, kemudian share balik sebab tak dengar suara dia. هذا ديال ترينتو، هذا عادل العرباوي. عادل هو اللي عارفين، ما كاين لا ترينتو لا والو. يفوتكم عادل ضربكم ترانا صحاب ترينتو. خير هذا، بارك الله. بسم الله والله أكبر. صوت هذا الواحد مسكين الدود. Okay, this is what we call nahru. Zabah. Kenapa saya nak ni? Hilang lah. Okay, next we see tu nahar. Nahru ni kaedah sembelih untuk apa? Untuk camel lah. Okey, boleh? Dia nampak? Itu kaedah apa tadi? Nahru. Okay, the third one is aqar.
Agak-agak kalau yang ketiga tu macam mana kita nak buat? Kaedah macam mana you can use to slaughter the animal? Okay, maybe by using weapons. Weapon boleh, ataupun pakai apa-apalah. Kan? Jadi kalau dia kata ataupun tangkap, kalau tak mampu tangkap boleh pakai senjata lah. Kan? Jadi kalau dengan masih hidup kena we have to slaughter first. Okay. Okay, sight. Okay. As we said just now, sight can be used arrow ataupun dogs hunted dog or weapons. Okay. Okay, until now, do you have any question before we proceed to the last part, Syariah principle in slaughtering? Assalamualaikum Doktor. Alhamdulillah. Doktor, hari itu saya ada belajar tentang sembelihan. Kemudian ustaz yang ajar saya tu dia tinggalkan soalan kat kita orang lah. Dia kata mazhab Maliki mewajibkan sembelih belalang. Lepas tu saya cari lah dekat internet kan. Saya tak jumpa macam mana cara sembelih belalang. So mungkin doktor boleh kongsi dengan kita orang cara sembelih belalang menurut mazhab Maliki. Terima kasih Doktor. Okay, baik. Dalil sembelihan ni uhillat lana maitatan wa daman. Wa amma al-maitatan al-jarad wal-samak wal-jarad. Okay. Belalang. Baik, dalam mazhab Syafi'i, belalang ni, bangkai belalang kita tak boleh sembelih. Ya, kita boleh matikan dia dan bangkai tersebut dikira sebagai hidup lah. Sebagai halal. Dalam mazhab Maliki, cara sembelih tu dia kena potong kepala lah. Dia tak perlu proses macam kita trakea semua tu. Tak ada, sebab dia belalang ni mana ada trakea, halkum tu. Dia sejenis insects. Kan, jadi insect ni dia putuskan kepala, bismillahirrahmanirrahim, putus kepala tu mati, kira halal lah. Tadi dalam mazhab Maliki saja. Dalam mazhab yang lain, mazhab Syafi'i, we don't have to slaughter that locust kan. Baik. Dia tak adalah pakai mesin ataupun pisau, Amir kan? Mati saja. But we have to recite Bismillahirrahmanirrahim. Okay? So then we go to Syariah principle in slaughtering. Okay? We have rukun, which is compulsory part, sunnah, recommended, and makruh, dislikes. But in this slide, I will focus to the process of slaughtering itself. Okay? If you want to read deep about rukun, recommended ni, kita akan go through satu-satu sambil-sambil lah. Tapi perbahasan yang dalam fiqh sembelihan ini, maybe if you want read thoroughly, you can read from Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Situ empatnya. Perbezaan mazhab, ya, dari segi perbahasan sama ada contoh kan. Orang kata dalam Melayu ni, biasa dalam masyarakat Melayu ni, kalau kita sembelih lembu ataupun sembelihan ni tak boleh angkat pisau. Dan bagaimana kalau atau korban tu sembelih pisau terjatuh. Kan? Dan kita ambil pisau tu untuk sembelih balik, adakah tu termasuk dalam haiwan yang haram ataupun halal? What is your opinion on this issue? Halal. Why halal? Because we cut twice. Tu kira cut twice tak boleh dalam mazhab Syafi'i tu. Macam mana kondisi yang parameter nak kata halal macam mana? Kena perincikan sikit. Alif kan jawab kan? Siapa jawab tadi? Alif kan? Sebab terjatuh pisaunya. Tak, pisau jatuh tak apalah, tu kita ambil. Tapi yang kat potong tu, slaughter tu, kita dah potong satu halqum, dah potong dah. Tiba-tiba jatuh pisau. Saya tak pakai terjatuh, jatuh pisau. Boleh tak ambil balik pisau tu untuk kita slaughter once again? The remaining part that not be cut off. Kan, mari tak potong lagi. Apa kondisinya? Kan? In the standard dia kata the animal must be cut once only, sekali. Tak boleh buat macam sewing type, tak boleh. Yang gergaji kan.
Baik, sebenarnya dalam kes tu tenang je. Kita ada hayat mustaqirrah dengan hayat mazbuhah. Bagaimana haiwan tu masih dengan kategori hayat mustaqirrah, dia mana kita bila jatuh tu kita ambil, kita sambung potong, itu tidak boleh lagi lah. Kan? Ini bukan sebab kita sengaja lah. Melainkan kalau kita jatuh, kita pergi jalan dulu, baru sambung balik, tu tak kira. Dia tak boleh hayat mazbuhah. Kalau hayat mazbuhah tidak diterima, kalau hayat mustaqirrah accepted in Islam. Okay. So for the slaughtering process, there are process pre-slaughtering, during slaughtering, and post-slaughtering. Okay. So before and during the slaughter, it is recommended. Mana sunat sunat is recommended that the animal is treated with kindness. Ini juga benda yang perlu kita perhatikan lah. When we are slaughtering the korban animal. Apa yang kamu perhatikan? Bagaimana biasanya seekor lembu tu berapa orang akan pegang? Kalau masyarakat kita lah, sebelum korban ni 20 orang, 15 orang, 4 orang di kaki, 4 orang di setiap kaki 4 orang. Di atas lagi ada orang duduk lagi. Kita punya semangat nak korban tu. Kan? But in Islam, inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai'. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Wa idza dhabhtum fa ahsinuz zibhah. Apabila kita bunuh binatang, maka bunuh dengan elok. Kan? Wa idza zabahtum fa ahsinuz zibhah. Apabila sembelih elok dengan kindness. Kan? Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih zabihatahu. Kena tajamkan dulu pisau tu dan juga kena rehatkan binatang. Yang wal yurih zabihatahu dia akan timbul isu stunning ni. Dan isu stunning yang proposed by Western country, stunning animal to make the animal unconscious. Dia jadi dalam keadaan lali baru kita sembelih kan. Ini stunning ni adalah in line with Islamic teaching or not? Kan? Ini kan soalan stunning kan di ujung sekali. Okay. Second, it should never be skinned or maimed before it is slaughtered. Nor should it ever be slaughtered with a blunt instrument, have the knife sharpened before its eyes, or be slaughtered within sight of other animals. Kan? وهذا ثابت بالحديث عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجلها على صفحة شاة. Kan? Seorang lelaki ni dia letakkan kakinya di muka, kan? Muka sofah di muka kambing dalam keadaan masa dia sembelih. Wa huwa yuhiddu syafratah wa hiya talhas ilaihi bi basariha. Dia asah pisau tu depan kambing tu. Kan? Faqala Nabi SAW, afala qutila hadha aw yurid an yumitaha mautatain. Kamu nak bunuh ke atau kamu nak sembelih ke atau kamu nak dia mati 2 kali, dia kata. Kamu nak mati 2 kali sebab dia takut dengan haiwan pada perasaan macam kita. Sebab tu kita tak boleh asah senjata ataupun pisau ni depan haiwan. Okay. Next, however, if any of these consideration are neglected, the meat will still be permissible for consumption. So the culprit may well have committed a sin. Tapi boleh dah makan lagi. Okay. Tapi benda ni perlu dielakkan. And the slaughter should be carried out using a sharp instrument. It may not be affected with teeth, nails, bones or bladeless tool. Senjata tumpul. Kan? Kalau sembelih dengan teeth, nail, bone ni dia adalah benda yang haram. Kan? Senjata tumpul makruh. Kan? Di anna Nabi SAW qala ma anharadda wa zukira smullahi alaih fakuluhu ma lam yakun sinnan aw zafran. Lagi mana disembelih tidak menggunakan gigi ataupun zafar ni, kuku, maka itu adalah harus. Apa sahaja bahan senjata yang boleh mengalirkan darah. Okay.
Slaughtering shall be performed by a practicing Muslim who is mentally sound, baligh, and fully understand the fundamental rules and conditions related to the slaughter of animal in Islam. And the act of slaughtering shall be done with niyah, intention. Ada niat kerana sembelih itu kerana Allah Ta'ala. In the name of Allah and not for other purpose. And the slaughterman is well aware of this action. Orang yang bukan orang mabuk, orang dalam aware lah. Dia punya tindakan. Kena ada niat lah untuk sembelih. Bukan boleh saja-saja punya. Okay. The animal to be slaughtered has to be an animal that is halal. Haiwan halal. Itu kena baca lah. You have to read further for this, which is considered is what type of animal is halal, what type of animal is haram. Okay. And the animal to be slaughtered shall be alive or deemed to be alive. Ini kita sebut sebagai hayat mustaqirah at the time of slaughter. But the question is how to kita kata how to decide the definition of the concept of hayat mustaqirah. Bukan mustaqirah, mustaqirah saya nak tulis. Okay. Hayat mustaqirah is the animal are deemed to be alive or hayat mustaqirah when blood gushing out during slaughtering and movement of the animal after slaughtering. Maknanya kaki dia tu masih bergerak-gerak. Kan? Bila kita masih lagi bernyawa lah. Bila kita lepas. Lepas tu dalam korban kita kena lepaskan satu kaki tau. Satu kaki untuk dia mempercepatkan dia keluar darah. Bila dia bergerak tu maknanya kita sebut sebagai hayat mustaqirah. Masih lagi ada nyawa. Okay. Then the animal must be healthy, free from infectious disease and anything that could affect the quality of its meat and make it harmful for the consumer. Okay, and tasmiyah has to be invoked immediately before slaughtering. Among the prayers are Bismillah ya Allahu Akbar. Ataupun Bismillah saja boleh. Daliluhu Surah Al-An'am, wa la ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi wa innahu lafisq. Okay, in the case of tasmiyah itself, if the invocation of Allah names over slaughter is overlooked or forgotten, lupa ataupun kita sengaja lupa, the meat is still permissible for consumption according to mazhab Syafi'i. Hadis yang kita dah belajar dalam usul fiqh, zabihatul muslim halalun zakar rasulullah awalam yazkur. Kan? Hadis akhar, sa'ala rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ar-rajul minna yazbah wa yansa an yusammi Allah. Dia lupa nak sebutkan nak baca bismillah. Faqal ismullah ala kulli muslim. Dia ni dalil mengatakan kalau kita terlupa pun masih lagi dia anggap sebagai sah lah. Tapi dalam halal standard dia masukkan syarat tasmiyah. Okay. And the slaughtering is recommended to be performed while facing the qiblah. Slaughtering line, tool and utensils shall be dedicated for halal slaughtering or slaughter only. Dalam industri halal, jadi kalau dia pakai satu senjata tu satu lah. Dia boleh pakai untuk ni, dia tak boleh pakai sekejap sembelih babi, sekejap sembelih ayam, sekejap sembelih lembu kan. Tak boleh, satu line saja. Sama juga dengan production of drinks, beverages. Kalau kita katakan nak keluarkan Heineken yang remove alcohol, di alcoholic. Kaedah production lainnya sama. Tapi cuma di alcoholic. Zero alcohol. Itu juga kira sebagai alkohol lagi walaupun tak ada alkohol. Kandungan alkohol zero tapi dia masih lagi dengan kategori khamar. Jadi dalam halal ni dia kena inline. There's one line only. Satu halal dia tak ada campur aduk. And slaughtering knife or blade shall be sharp and free from blood and other impurities. Kan ini syarat dalam sembelihan, dia kena bebas daripada darah. Kenapa? Kerana darah ni dia akan menyebabkan bila nak dah sembelih tu dia tak ni. Dia akan tak tajam. So kena sentiasa dibasuh kan supaya sentiasa tajam senjata tersebut. Okay, slaughtering shall be done only once. Ini yang saya sebut tadi kan dalam standard halal lah. The stowing action of the slaughtering is permitted as long as the slaughtering knife or blade is not lift off the animal during the slaughtering. Stowing action tu boleh selagi mana tak terangkat. Tapi kalau waktu sembelih tiba-tiba terjatuh korban kan saya sebut tadi, cepat-cepat ambil, sambung balik. Itu dibenarkanlah. Tapi dalam standard halal dia buat sebab dia sadu zari'ah. Dia tak nak supaya dia benda ni dia orang ambil ringan.
Sebab tu diletakkan tak boleh, kena sembelih sekali saja. Next, the act of halal slaughter shall be begin with the incision of the neck at some point just below the glottis, ada apple, and after the glottis for long neck animal. Ini masa praktikal ni kita tengoklah macam mana keadaannya. Sebenarnya dia hampir kepada halkum lah. Dia bukan di bawah ni. Sebab tu sembelih ayam dia kena cari halkum dulu kemudian sembelih. Tapi dalam industri tak boleh buat macam tu sebab ayam ni banyak. Contoh macam di Sinmah production dia 70,000 a day. Tak sempat dah nak cari halkum ni. Kan? Kita nak buat praktikal nanti boleh cari halkum ayam tu. Jadi dia pakai stunning. Kita akan tengok stunning. Bila stunning ni dia akan menyebabkan ayam tu senang dikawal. But stunning itself has raised issues between halal certification body. And some country did not accept stunning process. For example, Brunei, dia dikira stunning saja dikira sebagai haram. Sebab tu Brunei tak import ayam kita. Indonesia ni sebabnya stunning. Kita pakai stunning, kita pakai water bath stunning. And the slaughter act shall sever the trachea, halqum, marid and vagina to hasten the bleeding and death of the animal. And the bleeding shall be spontaneous and complete. Dia kata complete death, mati dulu. Kan? Bila mati complete bleeding, complete death, barulah boleh dibawa untuk next process. A trained Muslim inspector shall be appointed and be responsible to check that the animal are properly slaughtered according to the syariah. Ini kita panggil sebagai halal inspector ataupun halal checker. Okay, nanti bila kita buat training untuk slaughtering nanti, kena ada seorang untuk akan jadi seorang atau beberapa orang yang akan tengoklah segi halal checker ni. Kerana in the industry they are responsible to check all the trachea, marid and vagina, putus kan, barulah boleh masuk dalam proses berikutnya. Kalau tidak dia kena keluarkan, remove. Tak masuklah kerana masuk dalam kategori bangkai. Okay, for poultry, scalding shall be carried out on animal that are deemed dead as a result of halal slaughter. Kan? Scalding ni proses kita buang bulu dia lah. Kan? Dia mati dulu barulah kita boleh rendam dalam air panas. Kan? Okay. Stunning is not recommended. However, if stunning is to be carried out, the condition specified in MS 100, 1500, 2009 shall be complied. Jadi ada syarat-syarat dia. Syarat stunning macam mana yang boleh, stunning macam mana yang tak boleh. Kalau kita pakai electrical stunning, berapa dia punya watt dia. Kemudian dia punya, kalau ada yang ni berapa punya kiraan, semua ada dalam MS standard lah. Okay, do we have any question until now? Jelas lah? Ini kalau tengok ayam je, dia punya kerata rentas dia. Skin, trachea. Kat mana nak potong? Yang dekat dengan kepala dia ni. Jangan potong bawah ni, lambat nak mati sebab dia punya kulit dia banyak sini. Kan? Nanti kita praktikal nanti potong dekat bahagian atas ni. Cari dia punya urat tu. Kan? Potong kat situ. Kan? Ni kawasan ni. Mesti potong kawasan ni untuk trachea, carotid arteries ni supaya guys. Baik. Untuk for cattle, kawasan ni semualah yang sebab sebagai orang kata apa, untuk disembelih lah kawasan urat-uratnya. Sebab tengok di sini, dia akan potong near to the kepala dia ni. Kalau di bawah ni dia banyak lagi urat-urat macam ni, dia punya kulit-kulit ni. Atas sikit ni insya-Allah, kalau yang senang sikit lah, mempercepatkan proses untuk sembelihan. Okay, clear? Clear. Okay, now we go to the last topic for today. Sharia issues of halal slaughtering. There are a lot of issues actually. Stunning, thoracic sticking, head puller, but I will only focus to stunning because this is commonly happen in industry. Okay, what is the stunning? Do you know what is stunning? Stunning is a process of rendering animal immobile or unconscious without killing the animal prior to their being slaughtered or for food. Okay. Dia pakai alat untuk nak bagikan animal tu dalam keadaan tak sedar. Memudahkan proses sembelihan lah. Kerana in industri, kalau kita nak sembelih seekor kat rumah boleh lah. Tapi kalau beribu-ribu ekor, beribu-ribu lembu nak kena sembelih sehari, kan, without stunning ni,
kan, maka mungkin agak sukar. Tapi setengah halal certification body do not accept this type of stunning. Setengah tempat dia benarkan dengan syarat-syarat yang ketat. Majma' Fiqh Islami pun terima dengan syarat-syarat yang ketat. JAKIM pun terima tapi dengan syarat-syarat yang telah pun difatwakan. Okay. In US, stunning is regulated by the provision of the Human Method of Slaughter Act, Food Safety and Inspection Services. Ini dalam US. Tapi kita tak adalah protokol untuk stunning di Malaysia ni. Tak ada standard halal. Okay, now we go to stunning and halal. Can stunning be accepted in halal slaughtering or not? Most of halal authorities mandate that no stunning is allowed to kill the animal prior to slaughter. However, since Islam is a religion of science, for the number and volume which the Bible Commission Enterprise requires, some kind of immobilization of birds on the slaughtering line is permitted. Tujuan apa? To avoid injury to all concerned and bruising the carcass. Memang ada kajian lah yang dibuat oleh mereka ni kenapa dia impose stunning ni. Kerana kalaulah haiwan tersebut dia bergerak sana sini terlampau liar, jadi dia akan memberi kesan kepada daging. Kan, dan industri ni dia tak nak rugilah dari daging yang keras sebagainya. Sebab tu dia stunning kan. Tapi kadang-kadang kaedahnya ni kadang-kadang dia kita tengok terlampau kejam lah. Ada haiwan yang mati dulu sebelum dia sembelih, mati dah. Kerana kekuatan captive mode yang dia pakai tu. If stunning is allowed, the stunning process will render the animal unconscious for slaughter, but animal must be able to regain consciousness if is not slaughtered. This decision made by Majma' Fiqh Islami. Boleh tapi dengan syarat ketat, tapi stunning tu hanya untuk dia menyebabkan dia tak sedar saja, lali saja. Tapi kalau kita beberapa ketika lepas itu dia akan dia akan boleh hidup balik. Itu kalau begitu dibenarkan. Tapi kalau dia go to death and immediately, that is not accepted. Okay, overall there are 3 types of stunning methods in industry. First we call as mechanical or persuasive stunning. Second is electrical stunning. The last one is water bath stunning. For mechanical stunning, they use a device which is hit the animal on the head with or without penetration. Kadang-kadang tembak boleh meletakkan dia punya otak dia, dia punya skull dia, skull. Kadang-kadang dia pakai yang mushroom punya cendawan. Dia tak masuk ke dalam. Kan? Ada macam itu. Tapi yang fatwa sebutkan dia ada syarat-syaratnya. Persuasive stunning produce immediate unconsciousness through brain trauma. Dan normally used for cattle, buffalo and sheep. Untuk mechanical stunning. Electrical stunning is done by sending an electric current through the brain or heart of the animal before slaughter. Ini dia pakai elektrik sama juga kadang-kadang pakai untuk sheep ada, untuk cattle pun ada electrical stunning. For the chicken and birds, the most popular one is water bath stunning. This water bath stunning also used or applied in advertised in Malaysia. Yang besar-besar tu memang dia pakai water bath lah. Jadi saya ingat di KFC punya, KFSR punya, dia pakai kon. Dia letakkan kepala ayam tu dalam kon. Jadi kepala masuk bawah, ayam daripada atas dia sembelih kat situ. Tempat lain, biasanya dia pakai water bath lah. Okay, the shackling. The bird's head are immersed into an electrified water bath, causing the current to run through the head and the body and thus inducing unconsciousness. Dia tak mati lagi. Tapi dia macam lemah-lemah, dia lali macam tu, waktu tu dia sembelih. Kan? Okay. Jadi pandangan syarak bagaimana? Halal? Can we use stunning as a method to slaughter or not? What is your opinion? Siapa yang pernah pergi melawat ke pusat sembelihan ayam? Dalam subjek ni pun insya-Allah lah, kalau ada rezeki lah. Saya dah sembang dengan Ali semalam, kalau ada rezeki insya-Allah kita akan pergi buat industri visit. Kan, tapi itu tertakluk kepada keizinan lah daripada pihak industri. Kan, saya pun tengah cari macam mana kaedahnya. Mungkin kita pergi by group tutorial tu. Satu tutorial ada 14 orang, kita pergi 4 kali tempat yang berbeza. Kan? Jadi kamu tengok sendiri macam mana proses sembelih.
yang berlaku di industri. Siapa yang takut darah sini? Ada tak? Tengok darah dia pening. Yang lelaki ni bolehlah nanti jadi halal slaughter kat New Zealand ke Australia ke. Gaji mahal, ingat murah kan? Jadi pergi jauh sikit lah, jangan belajar, jangan kerja kat Malaysia ni. Alah ambil halal, saya sebab tak ada halal, kalau ada halal saya ambil lah, saya jadi professional slaughterman lah sekarang ni. Jadi cuba teroka kerjaya di luar negara lah, Brazil ke, China ke, kan, New Zealand ke kan. Boleh merasa di negara luar kan. Ada yang nak jadi cita-cita nak jadi professional slaughterman? Boleh cuba. Saya Alif nak jadi kerja di hotel ke di pusat slaughterhouse. Pergi jauh sikit lah, pergi Brazil lah. Kalau boleh, insyaAllah kita dalam proses, kalau 2023 ni dah akan dapat program kita ni dah dapat akreditasi penuh. Saya akan pergi ke, nak rancang untuk buat MOU dengan pihak luar pula. Kan? Kita luahkan kaki kita ni untuk buat MOU kerjasama dengan pihak luar kan? Untuk hantar pelajar lah kalau nak attachment. Tapi best kamu tak sempat lah kan? Best kamu boleh pergi McDonald lah ataupun tempat-tempat lain lah. So sebenarnya ayam kat Malaysia boleh lah. Okay, baik, insyaAllah. Okay, we saw the video of electrical turning and mechanical, how it is done in industry. So this one electrical. Akan jadi haiwan akan jadi lemah bila kena electrical turning. Okay, if the animal is still alive, then it is permissible in halal standard. Okay. Jadi kalau dah mati, so we regard it as carrion lah. Okay, next we go to another technique, mechanical stunning. Okey. Ini kita panggil sebagai yang alat dipakai tadi, dipakai device tu ialah captive bolt stunning. Yang ni memang tidak dibenarkan dalam peraturan Malaysia. Sebab dia boleh penetrate kepada skull, kalau pecah tu sebab mati kerana stunning tu, maka dia tak kira sebagai halal lah. Okey. Tengok lagi Ini saya ambil syarikat yang tak dapat halal ni, syarikat yang
Okay, halal or not? This type of slaughtering is halal or not halal? No. Tak halal. Sebab orang kafir buat dia tak ada racun pegas halkum tadi ni, dia hanya tebuk bagi keluar darah saja. Tapi kita tengoklah proses dia macam mana dekat negara luar. Okay, blood suction ni, this is we call as thoracic stacking. Dia potong kat bahagian saluran jantung di bawah tu untuk mempercepatkan aliran darah keluar. Ni tak potong lagi ni, kan? Dia tebuk dah, tapi mati lah. Okay, sebahagian yang halal slaughter dia pakai mesin tadi lah, mesin yang tadi tu untuk sembelih. Okay. And the last one, we see the video of water bath tanning for chicken and birds. Okay, ini tempat elektrik dia bila ada kadar elektrik ni, ayam kalau dia lemah sini dia akan sembelih selepas pada water bath. Okay, udah. Itulah kaedahnya. Tengok gambar lagi senang kan daripada syarah panjang-panjang. Okay, next we go to this is the last one. We go to fatwas on stunning. Okay, this fatwa is taken from Muzakarah, Jawatan Kuasa Kebangsaan, fatwa di Malaysia. The stunning method is in penetrative captive and non-penetrative captive mushroom headgun are prohibited, haram, and not permitted due to it can cause death to the animals. Okay. For the electric stunning, it has followed the terms below. Stunner used are on head only. Kalau pakai electric stunning, yang atas dia pakai pistol untuk penetrate. Yang kedua dipakai electric stunning tapi kena voltage yang tertentu lah. Voltage must be control, must not exceed range in between ni lah kiraan 0.75 ampere for gold to 2 ampere for cow. Dan in electric the duration are between 3 to 6 seconds only. Tak boleh lebih pada ni. Lebih dia kira tak patuh. Must be controlled and supervised by a Muslim trained personnel. Orang kafir tak boleh. Orang Islam yang kena tengok benda tu. Okay, for water bath stunning method for chicken and duck poultry are permissible, mubah, as per below condition. First, current of electric must be controlled to avoid killing the animal and must be controlled and supervised by a Muslim trained personnel. Okay, current berapa banyak itu dalam MS 1500 ada. Jadi every company have to comply with that standard lah.
Okay, the last one, use of drug and carbon dioxide gas in sorting procedure are permissible, mubah, but with the condition that it will not torture or killing the animal. Okay. Baik, for tutorial activities, next week insyaAllah, with your group members, find the fatwas related to the use of standing in slaughtering. Okay, kita ada 4 kumpulan ni, masing-masing tutorial ada kumpulan tu, jadi cari siap fatwa ada 4 je, fatwa standing tadi tu. Kamu tengok balik apa reason di sebalik fatwa benarkan standing ni. Kan, kenapa dibenarkan juga, kan? Apa alasannya? Jadi so you have to analyze the fatwa and we discuss in tutorial class insya-Allah. And then okay, you have also discussed the benefit of Islamic slaughtering as compared to conventional slaughtering. Which one more human, kan? Jadi dari segi quality of meats, mana lebih baik? Which one better if we compare between Islamic slaughtering and conventional slaughtering? Because Western said that standing, the method of standing is better than Islamic slaughtering. So kamu carilah general orang nak kaji kan, jadi poin-poin kita bandingkan segi mungkin ada orang buat kajian mana lebih baik kan, kualiti daging lah. Yang kenapa Nabi suruh kita hayat mustaqirah tu, maknanya tak boleh ikat lembu kalau sembelih sampai ikat, dia kena bergerak. Sebab apa? Sebab supaya darah tu dia keluar banyak cepat, kan? Dan juga mungkin dia lebih menjamin kualiti daging. Tapi kamu cari lagi kalau ada related journal or related research on this topic. Okay, this all from me. So I open discussion. Is there any question before we end our class, insyaAllah? Doktor, saya nak tanya. Sakinah kan? Siapa yang tanya tadi? Ya. Okay. What is your question? Yang sembelih ayam tu kan kita kena sembelih dari bawah leher dia, yang banyak kulit tu kan. Lepas tu kalau sembelih tu dia macam kita sembelih selalu yang saya tengok dia macam takkan tercabut kepala. Tapi kalau tercabut kepala tu halal ke? Sebab saya ada tengok kat supermarket dia macam ada 2 kumpulan, macam satu kumpulan ayam tu ada kepala lagi, satu lagi dah tak ada kepala. So halal ke doktor? Yang tu kita panggil sebagai apa? Head puller. Itulah head pullernya. Kan? Head puller ni minggu depan saya suruh kamu cari jawapannya. Saya baru sentuh standing, kan? Lepas kita masuk sign dalam halal slaughtering ni ada tajuk Tariqat Sticky dengan head puller. Kan? Jadi basically memang ada sebab kenapa berlaku head puller tu. Kadang-kadang sebab kulit dia dah sembelih. Cumanya bila dalam proses untuk dia melapah untuk proses berikutnya tu dia tercabut kepala. Kan? Dan kadang-kadang nampak macam kulit ni dah menggelebeh ke bawah kan. Tapi kalau dapat halal, mana halal lah. Mana halal checker dah check. Tapi itu kita panggil sebagai head. Sebab itu yang saya tunjuk video di Tesco kan, ada di konsep kan. Kadang-kadang kita nampak dia punya kepala tu mentah tak sembelih lagi, tapi wahai dah sembelih dah. Kan? Itulah head puller namanya. Kan? Itu macam mana kita nak jawab tu? Itu minggu depan kita bincang itu. Kan? Tapi basically kalau jawapan daripada Jaki dia halal lah. Selagi mana telah pun dipastikan halal. Sebab memang berlaku head puller tu dalam industri. Okay, any other question? Assalamualaikum doktor. Salam. Doktor, saya nak tanya tentang uruf tadi. Boleh ke kalau saya cakap apa sahaja yang baik di sisi uruf orang adat, uruf orang Arab, maka ia halal di sisi uruf kita lah. Tapi apa yang halal di sisi uruf kita tak semestinya halal di sisi uruf orang Arab.
Boleh Okey, je tu. ini perbahasan yang panjanglah sebenarnya. Kan? Dalam mazhab Syafi'i mastatabahul Arab. Kaedahnya mastatabahul Arab. Wa mastaqbathahul Arab. Apa yang istatabah di sisi Arab maka baik di sisi kita. Istikhbathahul Arab, benda yang dianggap jijik oleh Arab maka kita juga dianggap jijik. Tapi kan, pendapat yang lebih maknanya jelas ialah tak semestinya apa yang dianggap baik oleh masyarakat Arab haram bagi pihak kita, ataupun benda yang dianggap jijik oleh orang Arab haram untuk kita makan, kan? Kerana huruf al-a'raf wal adat dia mukhtalifah, dia berbeza di antara negeri. Bagi contoh, kalau kamu bawa kerang rebus kepada orang Arab, dia takkan makan. Sebab tu di Mesir dah itu kan, kerang berlambat-lambat tepi pantai tu, hak dia berkutik sebab orang Melayu. Sebab orang Arab memang tak makan, dia pun makan ikannya kan. Jadi kita dengan seput sedut dengan kerang, dengan apa benda lagi kan. Jadi itu huruf kita menganggap dia baik ya, tapi tidak pada orang Arab. Kita di sini makanan kita banyak makanan-makanan yang berdasarkan kepada huruf kita, tidak didasarkan kepada orang Arab. Bagi contoh, kita suka makan ikan kering, ikan kasam, cencaluk, belacan, budu. Orang Arab makan tak? Tak makan. Tapi kita makan. Jadi kata Ibnu Taimiyah, dia binaan ala a'rafin nas. Madama kalimat tidak termasuk dalam kategori benda yang diharamkan, jadi dia masih termasuk dalam al-aslu fi asya' al-ibahah. Kan? Jadi kena perincikanlah Amir baca tentang istitabatul Arab, istikhbathahul Arab. Jenis dah ada orang tulis dah tentang boleh baca. Untuk perbahasan lanjut. Jadi kesimpulannya al-'adatu muhakkamah, tidak semestinya diasaskan kepada adat masyarakat Arab, tetapi juga dari segi haiwan juga kadang-kadang memang kita kita tetapkan berdasarkan kepada huruf tempatan kan. Sebab kita pun di Malaysia ni banyak haiwan-haiwan yang kita makan, orang Arab tak makan. Sebab tu dalam fatwa sipu babi kan, lendiran sipu babi, ataupun ada orang kalau di Jerman dia orang makan sipu babi tu, boleh tak? Untuk kita haram sebab kita memang bukan makanan kita. Tapi kalau di sana dia orang tidak menganggap jijik siput babi itu, maka dia boleh makan lah. Kita tak makan siput babi, tapi siput gondang, siput sedut kita makan. Itu kategori siput juga. Jadi itu di antara kategori lah kita kata sebagai al-'adatu muhakkamah. Boleh Hamil? Boleh Doktor, terima kasih Doktor. Baik. Ini ada question? Kita ni lah, kamu banyak baca lah sebenarnya. Banyak baca, memang kena banyak baca dalam bab haiwan khususnya. Benda yang orang anggap benda tu tak penting, tapi sebenarnya penting rupanya. Dan saya baru dapat geran sebenarnya, satu geran nak mengkaji tentang haiwan halal haram daripada kitab-kitab karya ulama Melayu. Ada 6 kitab ulama Melayu tu kita keluarkan dan kita beri nama balik. Tengok boleh ni lah, jadikan satu orang kata apa, macam kamus lah, kamus haiwan halal haram, insyaAllah doakan. Fadal Aiman. Doktor, berkenaan kan bila darurat kita akan boleh makan makanan yang haram kan, contohnya macam khinzir. Tadi sebelum ni kelas Dr. Yasmin ada timbulkan persoalan, adakah bila kita darurat babi ni perlu disembelih seperti haiwan yang halal kita makan? Jadi dia menjawab apa? Tak tahu Doktor. Tak, kamu tanya Dr. Yasmin tapi Dr. Yasmin tanya. Dr. Yasmin dia timbulkan persoalan dekat kami semua. Betul, kamu cari lah jawapan. Allah. Kan? Tapi nak ceritanya susah lah keadaan gitu. Hutan kita Malaysia ni bukan ada babi dah.
kan, ada apa ni, haiwan lain pun ada, pucuk-pucuk paku pun ada, umbut-umbut pisang pun ada. Darurat tu maksudnya tak ada langsung makanan alternatif halal ni. Ada babi je. Kan? Pucuk kayu tak ada, umbut pisang tak ada, buah-buahan tak ada, haiwan lain tak ada. Dunia mana yang macam tu? Sukam lah kan. Kita kata. Jadi soalan tu ialah kalau sembelih pun dia takkan jadi halal ni, tapi tujuan untuk makan babi tu dah lah babi tu haram, tak sembelih pula lagi bertambah haram murakabah lah kita. Macam itulah. Tapi nak cerita kondisi macam Aiman sebut tadi takkan berlaku lah begitu. Dia konsep darurat dan hutan ni memang ulama sebut begitu, tapi dalam hutan Malaysia ni takkan berlaku macam tu. Sebab banyak lagi alternatif makanan halal yang lain selain daripada babi. Babi tu last choice lah. Kita habis tak ada binatang lain, landak semua tak ada kan. Yang lain tak ada babi je dan tu. Kata tu boleh lah. Makan babi. Okey. Hatta kalau ada ular sawah dengan babi, mana nak makan? Tupai dengan babi. Makan tupai kan makan babi? Tupai. Makan ular sawah kan makan babi? Ular sawah. Ular. Dulu sedang. Kan. Dah kan jumpa babi lari. Tangkap babi susah. Okey. Baik. Jadi sembelih itu sebenarnya untuk nilah untuk keluarkan darah sebenarnya. Dia takkan menghalalkan babi tu. Sebab itu ad-darurat tubihul mahzurat. Dan dalam keadaan itu je lah. Dia taklah baca surah Baqarah ke surah Fatihah menghalalkan, tidak. Cuma kita itu dalam pinjangan bab darurat saja. Okey, any other question? Last doktor. Berkenaan dengan LI. Ya. Adakah kami semua akan ada taklimat yang secara detail? Of course. Memang akan saya akan bagi buat ni lah. Saya akan perincikan insya-Allah dalam minggu depan. Saya ingat saya akan buat satu taklimat LI lah untuk semua. Ada berita-berita yang baik, kan? Ada lagi coh-coh yang lain. InsyaAllah minggu depan saya cuba arrange satu tarikh. Bila kamu free kalau hari ini biasa ni? Hari Jumaat free. Hari apa yang agak lapang? Rabu petang ada ni. Koko. Kalau ikutkan Jumaat pagi lah. Sebab Jumaat tu ada satu kelas petang. Okey, Jumaat tu ada, bila kita punya tarikh webinar tu saya tak ingat. Minggu depan kan? Kan 15 bulan. Kan Jumaat tu ada webinar. Webinar halal tu. Mungkin tengoklah pukul 9 kan kita buat, boleh? Kalau pukul 9 ada semua ada kelas tak? Kalau Isnin petang pun boleh juga doktor. Isnin petang boleh ya? Kita cuba Isnin. InsyaAllah. Saya nak kena prepare slide lah. Tengok kalau insyaAllah saya akan decide lah masa nanti. Kalau siap prepare slide tu siap, saya akan maklum secepat mungkin insyaAllah. Okay. Baik. So basically tak apa. Okay, silakan. Jadi saya habiskan ayat sekejap. Walaupun kita ada tawaran kepada MACD tu, tapi basically lah, basic kita masih lagi membenarkan kalau kamu nak cari tempat lain untuk praktikal pun boleh. Tapi saya akan ada berikan beberapa choice lah untuk LI ni. Okey, silakan. Kan kita sembelih tu kan untuk keluarkan semua darah. Jadi apa kesan kalau kita tak keluarkan semua darah tu dari binatang tu? Kesan dia akan menyebabkan bakteria lah, because blood ni dia tempat the most suitable tempat yang paling sesuai lah, paling menyebabkan pembiakan bakteria kan. Jadi darah tu akan cepat busuk lah kan, dan tak tahan lama. Sebab tu orang buat kajian sembelih secara Islamik ni, bila kita pakai kaedah tradisional, dia lebih menyebabkan tekstur daging tu lebih baik dan lebih berkualiti sebenarnya kan. Memang ada orang buat kajian tu. Dan kalau kita pakai pisau yang tajam, in 6 second tu dia tak rasa apa lagi. Stunning, kalau kita ni dah sakit dah kan. Tapi 6 second
after slaughtering tu, no pain at animal. Itu dia punya kajian yang tak silap UPM buat. Jadi menunjukkan bahawa Islamic method slaughtering dia humane lah. Humane rather than stunning tu. Sebab tu kena pakai pisau tajam. Kalau pisau tumpul jenuh asah, jenuh sembelih tak putih-putih kan. Itu menyiksa haiwan nama dia. Okey. Syafiqah? Terima kasih doktor. Baik. Ada soalan lain? Okay, I think all of us was clear about the topic for our topic this week, insyaAllah. I think I encourage you to read, to do further reading. Baca. Kita tak cukup ni, tapi apa benda yang kata-kata tadi, rukun, yang wajib, yang sunat, yang makruh, aku baca. Di antara buku yang baik ialah buku ni. Kamu pergi ke library, tajuk dia Penyembelihan Halal, Hukum Teknik dan Kawalan Bakteria. Ini kawal oleh Dr. Luqman Abdul Rahman. Saya pun ambil pinjam library tapi saya photostate lah. So kamu photostate lah. Kamu jangan pinjam kemudian buat milik pula buku tu. Sebab kawan-kawan lain nak pakai. Ambil buku tu dan photostate, boleh rujukan. Jadi buku ni memang bagus, saya tengok. Dia sebab dia beritahu lah macam mana isu dan masalah sembelihan. Kadang-kadang isunya apa? Sembelihan ni orang tak baca tasmiyah tapi dia pasang pre-record saja. Record tasmiyah tu apa hukumnya kan. Itu yang berlaku lah di industri. Jadi teknik sembelihan, kaedah-kaedah macam mana proses lengkap penyembelihan di industri kan, mana kata-kata tadi yang wajib, syarat sembelihan kan, yang sunat, yang makruh, dalil-dalil dia kan. Jadi kalau nak baca siapa kaji lagi, baca Fiqh Islami Wa'illah tu memang perincian. Boleh tak sembelih waktu malam? Sembelih waktu malam apa hukum dia? Orang perempuan sembelih, hukum boleh tak? Ya. Itu dia ada benda furuk lah kata, tapi penting juga kan. Makruh sembelih waktu malam ni kerana dia menyebabkan makruh kerana kita suka nak tengok apa, takut pisau tu terpotong tangan sendiri ke, ataupun nak pastikan urat mana yang dah putus, sebab tu makruh kan. Okey. Baik. Hadza faqat minni. That's all for today, and I hope that all of you got benefit from our lecture today, insyaAllah. Okay, and we end our session by reciting Tasbih Kafarah and Surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, selamat berbuka puasa pukul 7.30 lagi. Selamat menjalankan ibadat di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Thank you doktor.